Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. So, sekali lagi saya ingin membawakan anda ya kesinambungan daripada ucapan YB Fadlina sekarang ini ya disambung pula oleh YB Azalina Othman. Ya, turut ya berkaitan juga dengan isu gangguan seksual sahabat-sahabat semua. Dan saya percaya perkara ini adalah satu info yang menarik yang harus kita perlu ketahui sahabat-sahabat semua. Apa yang kita perlu tahu, apa yang kita perlu buat, tindakan sekiranya berlaku ya gangguan seksual di mana-mana, tempat kerja ataupun di sekolah ataupun di mana sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa saya membawakan anda untuk menonton video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share sebab kita ikuti berita gempa ataupun menonton video ini sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Aziza, isteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merakap Ahli Parlimen Bandar Tun Razak. Tepukan. Kerana hari Sabtu dapat bersama agensi bahagian hal undang-undang bersama dengan Kementerian Pendidikan. Terima kasih. Yang Amat Berhormat Tuan Rumah Datuk Seri Amiruddin, Datuk Menteri Besar Selangor, terima kasih. Saya dimaklumkan Kementerian Pendidikan dan Bahayu tak payah bayar bil hari ini. Kemudian Yang Berhormat adinda saya Fadlina Siddiq, dia adinda, umur saya 60 tahun. Dia lagi muda jadi dia adinda. Memang saya marah sekali, dia marah 2-3 kali, lagi garang pada saya. Para pegawai daripada agensi bahagian undang-undang, Kementerian Pendidikan dan semua rakan-rakan saya daripada NGO, terutama sekali sahabat-sahabat daripada Suhakam berada bersama kita pada hari ini. Terima kasih Suhakam. Suhakam ni bila dia datang nampak baik, sebenarnya dia memerhati kita. Dia Commissioner for Human Rights. Maknanya insyaAllah pada bulan April Parlimen dah baca Dewan Rakyat bacaan pertama kedua. Jadi di Dewan Negara akan berlakunya bacaan di Dewan Negara supaya pindaan pada Akta Suhakam menjadi realiti dan jawatan Child Commissioner Pusuruhanjaya Kanak-kanak disahkan menjadi 3 supaya dapat membantu menjadi mata dan telinga pada kanak-kanak dalam negara kita. Jadi saya ucap terima kasih. Terima kasih bukan pada siapa tetapi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-10 kerana mempunyai misi dan visi memberikan kewujudan kerajaan perpaduan madani yang mana kami berada di sini bersama-sama walaupun dulu tidur lain-lain bantal, lain-lain katil, lain-lain selimut, tapi hari ini sebantal seselimut tapi bukan sumbah mahram. Kata menteri tadi, Menteri Pendidikan cakap, you touch, you go. Menteri Besar cakap, jangan jadi touch and go. Saya tak tahu nak jawab macam tu. Pada saya, don't touch and you don't go. But if you touch, you go lah. Jadi saudara dan sekalian, sementara saya berada di sini, saya pun tak nak cakap banyak, tapi saya kena ingatkan pada semua. Program hari ini ialah cetusan bersama antara Yang Berhormat Menteri Pendidikan bersama saya. Bukan saja duduk sebelah-sebelah, kami sentiasa berbincang. Sebenarnya kawan, undang-undang yang ada dalam negara kita boleh dilihat sebagai mencukupi, tidak lengkap tapi cukup. Tetapi masalah kita berhadapan daripada kewujudan undang-undang ni, kalau kita tengok pada slide kita wujud undang-undang jenayah seksual kanak-kanak daripada tahun 2017. Kita dah ada undang-undang ni. Dan undang-undang ini diwujudkan untuk memberi perlindungan kepada kanak-kanak pada tahun daripada mulanya 2017. Dalam aspek tentang apa aspirasi masa tersebut. Dulu pada tahun 2017, cabaran paling besar ialah isu grooming dan isu dark web.
Maknanya dia orang boleh masuk dalam sistem yang tak dipantau untuk mendapat gambar-gambar pornografi kanak-kanak dan dijual. Dan kanak-kanak ni diberilah koin-koin dalam handphone. Dulu banyak dalam chat-chat phone tu, dia hantar gambar dia dapatlah tambahan koin dalam handphone. Supaya dia nak main game. Pada dia gambar tu tak ada apa, tapi gambar tu lah yang bergerakkan nafsu pedophiles dalam pihak-pihak antarabangsa. Dan banyak mereka akan datang ke negara Asia sebab kanak-kanak Asia ni dilihat sebagai golongan yang begitu vulnerable disebabkan oleh masalah kemiskinan. Secara umum kawan. So it's a chicken and egg situation lah. Maknanya demand and supply. Itu sebab 2017 undang-undang tu dalam bentuk sedemikian. Tetapi baru-baru ni di bawah kepimpinan yang berhormat pada Menteri ke-10. Pada sesi yang lepas, kita membuat pindaan yang baru, tambahan. Kerana kita mengambil iktibar bahawa keadaan berubah. Dan hari ini kalau kita tengok di Amerika Syarikat, di mana menteri-menteri kita juga bercakap dalam elemen TikTok, Facebook, Messenger, Telegram. Dan yang paling dahsyat pada hari ini, penetration ataupun kemasukan dalam elemen AI, Artificial Intelligence. Yang ini tuan-tuan perempuan, cikgu-cikgu, hebat mana pun kita tak boleh selesai. Sebab teknologi begitu pantas. Teknologi ni dulu kita tak tahu yang kita boleh bercakap dengan instrumen yang kecil dipanggil handphone. Dulu bawa Nokia besar gajah kan. Nak tekan pun ton. Hari ini sekecil-kecil yang ada, betul? Dan kita katakan budak-budak sekolah tak boleh bawa handphone kat sekolah. Ini tak boleh, tu tak boleh. Semua dia ikut. Tapi yang kita tak tahu itu apa yang berlaku. Apabila cabaran yang paling utama, kami yang membuat undang-undang, mungkin undang-undang itu terbaik. Tapi itu bila laporan dah dibuat. Cabaran yang paling utama yang mana yang berhormat Menteri Pendidikan bersama saya berada di sini dengan cikgu kementerian ialah kerana masalah paling besar ialah Section 19, under reporting. Banyak orang tak nak report. Tak nak jaga tepi kain. Takut kena tumbuk. Nanti salah report. Itu sebabnya kalau kita tengok undang-undang hari ini, tadi pakar-pakar telah menyatakan bahawa syarat yang very clear
If you don't report, you will be equally responsible. That's the law. Betul lah kata menteri, you touch, you go. Saya nak tambah, you don't report, you go. Sebab, sebagai cikgu-cikgu di sekolah, kanak-kanak tu bersama guru-guru dalam kehidupan dia mungkin 8 jam sehari. 8 hours, am I right? Saya tak tahulah sekarang, mungkin masa saya dulu sekolah mungkin 8 jam. Saya pergi sekolah. I did go to school and I did pass all the exams and I did go to university. Tapi isu yang saya nak cakap di sini ialah 1/3 daripada kehidupan kanak-kanak tu di sekolah. Bila mak dia hantar, ayah dia hantar, semua hantar ke sekolah, dia meletakkan tanggungjawab pada cikgu-cikgu. Dengan anggapan, buatlah macam anak sendiri. Tapi yang pertama yang kita dengar tadi, ada juga perpetrators datang daripada orang yang dipercayai. Kepimpinan masyarakat, orang-orang yang jaga isu agama, kadang-kadang daripada pihak berkuasa, polis, macam-macam boleh berlaku. Tetapi kita tak boleh narrow kepada perpetrators. Tetapi yang kita boleh sekurang-kurangnya membantu ialah mahukan cikgu-cikgu, guru besar yang sentiasa bersama kanak-kanak di sekolah yang dapat melihat perubahan-perubahan yang berlaku yang boleh indicate there is a problem. Jadi saya nak cakap lebih tentang undang-undang sebab saya nak cakap tentang statistik, tadi pun ramai dah cakap tentang statistik. Tapi kalau kita tengok antara isu maruah dengan perasaan malu dengan tanggungjawab, kita mesti tahu bahawa undang-undang melindungi mereka yang melaporkan. Dan tadi saya percaya agensi-agensi telah memberi maklum. Ia akan mendapat perlindungan. Dan walaupun kita menganggap kemungkinan laporan itu tidak tetap, mereka yang lapor tidak akan dikenakan tindakan fitnah ataupun nak masuk penjara. No. As a reporter, you report, you will be protected by the law. Of course, tak adalah bila kita tuduh, dia buat. Polis terus nak tangkap. Polis kita profesional. Dalam bab kanak-kanak lah, jenayah kanak-kanak. I qualify myself. Jangan marah. PDRM nanti marah. Apa cakap polis tak profesional. Tapi lebih profesional dalam isu kanak-kanak. Bererti bahawa bila reporting tu masuk, they are very well trained to know how to do the reading. Itu sebab kalau kita pergi keluar tadi, dia ada beberapa showcases of some NGOs. Kalau kita tengok, the basic logic is good touch, bad touch, macam-macam. Agensi NGO banyak membantu. There's a lot. Jadi sekolah-sekolah boleh memanggil mereka. Itu sebab saya pusing tadi Kak Wan, saya tanya, can you give services to kawasan-kawasan parlimen? Dia kata boleh. Saya pun tanya, tak apalah, kita ada satu sesi di parlimen, kita nak offerkan services supaya MP can call on them, Kak Wan. Supaya kita will work together. Tak kisahlah, pembangkang ke bersama kerajaan, rakyat dan kanak-kanak, prioriti terhadap mereka. Jadi bila kita tengok dalam isu undang-undang, kita tahu bahawa undang-undang melindungi. Jadi isu pertama, bolehkah kita disaman fitnah? Boleh tak kita dituduh macam-macam kerana melapor salah? Tidak. Undang-undang melindungi. Itu sebab Seksyen 19 menyatakan dengan tepat bahawa di bawah Seksyen 19 menjadi satu kesalahan jika seseorang itu mempunyai pengetahuan tentang kes penderaan seksual kepada kanak-kanak tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berkuasa. It's an offence. Jadi yang kita buat program hari ini nak memberikan maklumat kepada agensi-agensi terutama sekali sekolah-sekolah bahawa if you have knowledge and you don't report, under reporting under Section 19 is an offence. Itu yang saya dah beritahu kepada menteri yang bertanggungjawab and she agrees and she understood dan agensi kementerian pun bersetuju. Dan saya dimaklumkan selepas ni we will sign an MOU Kak Wan supaya kementerian bersama bahagian undang-undang akan work together dalam semua sekolah-sekolah. Sekurang-kurangnya nak memberikan guideline yes and no procedure dan processes. Maknanya bukan hanya saya maklumkan undang-undang memberikan lesen kebebasan seterusnya nak buat laporan. Tidak. It will be stand guided dengan kerjasama antara pihak kementerian bersama bahagian undang-undang. Ini tu sebabnya bagi saya, kita mesti menerima hakikat bahawa program sedemikian ialah satu program yang sangat digalak-galakkan dan
Kalau kita buat di peringkat negeri-negeri ke ikut zon-zon, terpulanglah kepada Kementerian Pendidikan. Saya berharap lebih ramai lagi wakil-wakil daripada sekolah keluar untuk memahami. Sebab kalau kita tak tahu undang-undang, tak faham undang-undang, kita akan rasa macam antara berani dengan takut. Which is quite often true. Bagi pihak bahagian undang-undang, untuk Kak Wan berada di sini, saya juga telah bercakap dengan Kementerian Perpaduan. Sebab Kementerian Perpaduan dia jaga rukun tetangga. Dan rukun tetangga juga boleh menjadi mata dan telinga dalam kawasan perumahan. Lepas itu kita nak bercakap dengan JKK, Jawatan Kuasa Kerja Kampung. Sebab we have to educate the stakeholders. Seperti cikgu, pengurusan luar bandar, kawasan rukun tetangga to understand apa tu, what are the sort of offences that may happen. Sebenarnya kepada saudara-saudari sekalian dan pada semua VVIP tetamu, dulu perpetrators kadang-kadang secara fizikal. Hari ini perpetrators secara teknologi, it's online. Sebab sebenarnya apa yang berlaku, itulah permulaan grooming yang akan berlaku. Dan itu jugalah permulaannya di mana bila dalam kawasan perumahan, Kak Wan pun sebut kat saya dulu 2 bilik, sekarang ni kerajaan dah kata 3 bilik, 2 bilik air. Tetapi kalau kita tak berjaga-jaga, the perpetrators yang dalam video tu dia dah tunjuk, banyak datang daripada orang yang dia kenal. Dan seperti kata menteri tadi, dia terangkan, anak-anak ni bila dia menjadi mangsa, dia takut. Sebab dia takut atas alasan yang paling utama ialah, tak ada orang akan percaya pada dia. Itu sebab bagi pihak bahagian undang-undang, kita berpegang kepada prinsip bahawa kanak-kanak tidak akan berbohong. That is premise pertama. Children do not lie. First premise. Kalau saudara kata kat saya, alah budak-budak sekarang ni pandai bohong, pandai tipu ni. True, I take that into account. Tetapi agensi akan membuatkan siasatan. Tetapi kalau the first reporting tu pun kita tak terima sebab kita berpendapat bahawa kanak-kanak ni boleh menipu on that pretext. Jadi dia tidak akan memberikan laporan. Seperti kata taklimat tadi yang diberikan oleh agensi, galakkan melapor is the most important requirement. You must encourage the report. Betul ke tidak is a secondary stage. Done by agensi yang bertanggungjawab. Jadi cikgu-cikgu tu, guru besar, cikgu-cikgu disiplin ke counselling, tak boleh rasa takut bahawa, betul ke ni? Kan sekolah ni malulah, nanti keluar news dan sebagainya. So we must put that aside dan menerima hakikat bahawa dalam akta kanak-kanak dan dia adalah kanak-kanak, if they complain and say something has happened, boy ke, girl ke, we have to accept it is true. First premise. That is the position of the law. Kita percaya. But of course procedural wise, di segi undang-undang, due process, natural justice dalam negara kita, mereka yang dituduh ada hak membela, ada hak bawa peguam, itu haknya. There is no problem. Sebab sistem kehakiman kita, judiciary system kita adalah sistem yang sangat-sangat adil dan bijaksana. So they can evaluate. Tetapi bagi pihak bahagian undang-undang, kita dah ada undang-undang, kita dah ada mahkamah kanak-kanak, kita ada pendamping kanak-kanak bawah Jabatan Bantuan Guaman. Kita ada mahkamah khas, kita ada extraction of evidence, semua kita ada layout supaya ada fair hearing. That is a second stage. Tapi stage pertama ni lah, Kak Wan, saya minta tolong daripada Menteri Pendidikan, lepas tu saya minta tolong kepada menteri-menteri yang lain supaya kami dapat membawa kesedaran ini pada stage pertama. Kanak-kanak tidak berbohong. Children do not lie. The younger they are, the chances are less. They do not lie. And it's proven scientifically, they do not lie. Mungkin dia tak tahu cara nak bercakap, but they do not lie. Tapi kalau kita orang dewasa, macam tadi presenters tu cakap, kita mempersoal kanak-kanak tu, 2 kali dia jadi mangsa. Satu, mangsa keadaan. Kedua, mangsa situasi. Dan bila orang melihat dia serong, dia akan menyimpan sebab dia takut dan dia malu. Itu sebabnya saya harap this journey ni tak boleh undang-undang saja. This journey must have bantuan dan assistance from civil society dan juga jabatan kerajaan, agensi dan terutama sekali sekolah-sekolah yang paling dekat dengan kanak-kanak dalam kategori umur-umur tertentu. Itu sebabnya tuan-tuan perempuan sekalian, bagi pihak bahagian undang-undang, kita melihat bahawa
Cabaran ketiga kita ialah melihat undang-undang kepada perubahan AI yang kita kena persediakan. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mewujudkan Kementerian Digital sebagai contoh. We have accepted that in the future, semua sistem kita is via digital. Hari ini kita tahu di Amerika, TikTok, Telegram, Facebook, semua ditentang. Sebab mereka membuat duit, profit over responsibility. Dan mereka diserang oleh pengguna, terutama sekali di Amerika Syarikat, sebab TikTok sebagai contoh, membuat duit beratus-ratus juta bulanan dalam menjual gambar-gambar lucah kanak-kanak, sebab sistem tu membenar. Sebab kalau kita tekan Google, say for example, whatever you see and you like, the AI will repeat what you see and you like. Jadi without you asking, dia masuk dalam handphone. Betul tak? Kita dah tengok kata nak buat kuih onde-onde. Segala onde-onde satu dunianya gambar dengan resepi akan masuk. Betul tak? That is AI, Artificial Intelligence. Sebab dia communicate dengan kita. Jadi bila a person is surfing to pornography or likes to see certain things, benda tu akan, bukan nak kata setan dalam bulan puasa panggil bukalah, makanlah. Macam tu lebih kurang lah. Tapi dunia teknologi. Lagi tak nak, lagi dia akan naik. Lagi tak nak, lagi dia akan naik. Sebab dia baca your emotion. Teknologi ni, Artificial Intelligence ni, bahaya dia ialah dia akan mengganti manusia. Jadi itu sebab dia orang kata, dalam aspek pornografi dan kanak-kanak, the problem ialah, bayaran tu satu aspek lah yang begitu canggih. Dan dia orang tak boleh buat coding nak selesai. Siapa yang bayar? Nak cari pun susah. Tetapi face recognition, body change, encouragement tu is repeating. Itu sebabnya Yang Berhormat Menteri Komunikasi YB Fahmi dan Menteri Digital YB Gobin bersama saya, kita nak wujudkan undang-undang baru yang dipanggil the Kill Switch Law. Supaya agensi bertiga ni boleh tekan butang, kita turunkan. Tekan butang, kita turunkan. Sebab kalau kita nak tunggu platform supplier tu nak suruh turunkan, dia takkan turunkan sebab dia buat duit. Daripada the more you see, the more money they make. So you want them to stop, dia takkan stop. Lagi banyak, itu sebab dia orang panggil, the wording they use, cikgu ni sebenarnya pandai. It's called clickbait. Clickbait tu maknanya, if you look at internet today, it's always more bad news than good news. Am I right? Because they know your emotion now, you like more bad news. PM, pusing satu dunia, cari investor, negara semua puji, semuanya hebat. Orang sibuk dah cakap, songkok lah, tak pakai ni lah. Why? That is clickbait. Because you enjoy bad news. PM ni, PM macam so, kenapa datin tak ikut? Kenapa? That's bad news lah. Is that our culture? All is about bad and good. Tapi Singapore buat Taylor Swift, boleh pula. Patut nak suruh Malaysia buat Taylor Swift. Ni nak Commonwealth Games ni pun dah tengah nak bergaduh. Ini yang masalah dengan kita. Saya minta maaf lah Kak Wan, ni cikgu semua orang pandai. Kita ni kadang-kadang suka nak komplain. Berbanding dengan negara lain. Kalau busuk sangat Malaysia, kenapa banyak sangat orang asing masuk Malaysia? Tak nak balik. Betul tak Kak Wan? Minta maaf Suhakam jangan marah. Saya nak cakap minta maaf. Ni Suhakam tengah apa dia Datuk cakap ni. Indon masuk balik ke tak? Bangla masuk balik ke tak? Rohingya masuk balik ke tak? Semua tak nak balik. Kenapa tak nak balik? Kalau busuk sangat Malaysia, jahat sangat Perdana Menteri ke-10 baliklah. Betul? Dia datang, dia duduk, dia makan, dia tidur. Sebab ini adalah negara yang aman, negara yang selamat dan negara yang berjaya. Betul? It is a fact. Busuk sangat ke Malaysia ni, tuan-tuan dan puan? Betul, Bazar Ramadan saya duduk Shah Alam. Betul, MB, kuih RM1. Betul, saya tak nafi, betul. Tapi terpulanglah nak makan ke tak nak, betul tak kawan? It's a matter of choice. Kalau nak buat kuih sendiri, buatlah. Tapi sekarang ni, makin tua, makin tak boleh makan, betul tak kawan? Am I right? The older you are, the more sugar you have to cut, right? So, it answers your question. Itu isu lain, Suhakam jangan marah saya. I'm trying to explain that the system ni, the AI ni yang mengencouragekan negativity in the society. Itu sebab one of the grounds of frustration di rumah ialah dia always angry. Then the children become victim of circumstances. So cikgu-cikgu kena lebih alert lah. Saya tahu banyak kerja. Saya jumpa menteri beritahu saya, cikgu ni semua dia kena buat. Gaji tak naik-naik dia cakap.
Belum lagi. Dia dah jawab dah. Tak apa. Bukan cikgu bayar saya untuk cakap. Tapi Sarawak kan, pension pun dia dah ubah. We have to think in a different light. Itu sebab kita kena bagi sokongan kepada kerajaan yang stabil, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10, supaya kami dapat tawarkan perkhidmatan pada rakyat sampai habis penggal. Kalau nak tukar je lah lepas tu. Biarlah kami kerja. Sikit nak tukar. Takkanlah tiba-tiba kahwin isteri cantik, tiba-tiba isteri naik badan nak cerai, lepas tu nak kahwin yang kurus, lepas tu yang kurus pula gemuk, yang gemuk pula kurus pun nak cerai. Mana boleh? Jangan ikut hati. Biar kami takbir. Ringgit turun semua mengamuk-mengamuk ni, kita ni import export, kita ni menjaga ringgit ke? Tak tahulah tuan-tuan perempuan, adakah kita ni beli saham antarabangsa, kita sibuk pasal ringgit? Macam nak gila marah kerajaan. Orang beritahu saya tiap-tiap hujung tahun pergi terbang luar negara punyalah ramai. Airbnb kat Malaysia semua penuh. Saya ahli parlimen kawasan Desaru, tapi saya tak pernah masuk Desaru Coast lah. Satu bilik 25,000 kawan. Bukan saja 25,000, 20,000, 17,000. Penuh Desaru Coast. Orang Singapura tak, orang Malaysia masuk dalam senyap-senyap, tak nak beritahu orang. Ini Kementerian Pengangkutan nak suruh bayar cukai sikit, semua orang dah marah. Pergi luar negara, masuk Thailand bayar boleh, keluar Thailand bayar boleh, Indonesia boleh, kat Malaysia semua tak boleh. Saya tak tahu lah tuan-tuan perempuan. Malaysia terlalu Asia, banyak lagi yang ada kat Malaysia. Kalau tak nak berjalan, ini pandangan peribadi, saya bukan Menteri Pelancongan, jangan marah saya. Saya bukan Menteri Pengangkutan, jangan marah saya. Saya bukan Menteri Kewangan, jangan marah saya. Saya hanya memberi analogi tentang undang-undang yang ada pada hari ini. Kita dah ada undang-undang terbaik, kita dah ada mahkamah, semua cukup lengkap. Tapi masalah kita, reporting tu masih berkurangan. Itu saja. Jadi saya tak nak cakap banyak, bulan puasa nanti tambah dosa. Saya ucap terima kasih pada kawan, terima kasih pada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, terima kasih kepada diri saya, Yang Berhormat Menteri, dan semua sekali saya ucap terima kasih pada Kementerian Pendidikan, guru besar dan juga semua cikgu-cikgu yang bertanggungjawab. Kerana tanpa anda, kanak-kanak tak dapat memberi lebih banyak bantuan. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Sekali baik datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya merasmikan program pada Terbaik sahabat-sahabat semua. Wow, itu dia pencerahan, penjelasan panjang lebar daripada YB Azalina Othman ya sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam hal ehwal perundangan. Dan kita boleh dengar bagaimana sendiri ya, dengan begitu jelas apa yang dinyatakan oleh YB Azalina di dalam ucapan beliau tadi ya, khususnya di dalam isu gangguan seksual ini. Turut terkait juga ya dengan teknologi-teknologi terkini, AI, ya, sosial media yang banyak eksploitasi ya isu-isu seperti ini. Jadi ya harus seperti mana gesaan, laporkan segera ya perkara-perkara yang berlaku seperti gangguan seksual ini. Kira-kira di mana, khususnya di sekolah, untuk melindungi pelajar-pelajar kita. Karena sekolah inilah tempat sepatutnya menjadi tempat yang lebih selamat untuk pelajar-pelajar, untuk anak-anak kita ya memperoleh ilmu dan sebagainya. Itu sedikit tambahan daripada saya. Terima kasih sahabat semua kerana menonton bersama. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.